Okey, jadi hari ni cikgu nak bagi jawapan, nak ajarlah ya untuk topik ini. Jadi kalau kita tengok soalan ini, eksperimen ini dijalankan untuk menentukan kesan kedudukan logam dalam siri elektrokimia ya terhadap haba penyesaran. So ini adalah heat of displacement. Okay, heat of displacement ya. So dia ada bagi iron powder ya. Okay, jadi bila orang baca soalan, pastikan nanti dalam exam highlight semua benda-benda penting ni. Okay, highlightkan heat of displacement ya. Heat of displacement kita highlight. Apa benda yang disuruh cari. Lepas tu dia guna apa? Iron powder is added to copper 2 sulfate solution. So ni adalah semua bahan-bahan ataupun poin-poin penting Okey, jadi orang pun tengok kita guna apa? Iron powder dan kita guna copper 2 sulfate solution. So kita highlight semua perkara-perkara penting ni ya. Dan kita tengok juga bacaan dia ya after 5 minutes. Okey, kita tengok ya apa yang terjadi. Okey, dia tak tunjuk lagi reading ya. Reading tak ada data reading dekat situ, tapi dia tunjuk data warna pemerhatian ni. Kita ada observation dari segi color iaitu mula-mula berwarna biru kan. Kita kan kena hafal ya copper 2 sulfate solution ni dia berwarna biru. Okey, lepas tu after 5 minutes solution tu telah menjadi colorless dan ada brown solid terbentuk. Maksudnya ada dua pemerhatian. Satu adalah ada dua pemerhatian ya. Satu adalah larutan tidak berwarna dan satu lagi adalah pepejal perang. So ini adalah after. Okey. Lepas tu apa lagi maklumat? Okey, next page kita pergi tengok ya apa maklumat lagi dia bagi. Okey, lepas tu dia bagi sebenarnya ada 3 eksperimen sedang dijalankan. Okey, apa eksperimen itu? Gariskan. Iron powder with copper 2 sulfate. Eksperimen kedua, ini mungkin kumpulan kedua, dia buat zinc powder dengan copper 2 sulfate, dan kumpulan ketiga dia buat magnesium powder dengan copper 2 sulfate solution. Jadi ada 3 eksperimen sedang berjalan lah. Sebab kalau kita tengok dalam siri ECS ya, electrochemical series, ni kena hafal ya. Untuk siri electrochemical series ni kena hafal yang ni. Ya. Okey, so ni kena hafal ya. Siri ni dia tinggi daripada cuprum. Jadi apa dia punya results dia? So kita kena buat equation lah ya. Kita kena tahu macam mana equation dia. Okey, ferrum react with copper sulfate. So dia akan jadi ferrum sulfate plus Cu. Okey. Lepas tu zinc powder pun sama. Zinc react with copper sulfate. So kita tengok zinc pun above copper kan. So zinc sulfate bersama dengan copper kan. Lepas tu magnesium powder dengan copper sulfate solution. So position of magnesium ya, kedudukan magnesium pun lebih tinggi juga. So magnesium sulfate plus Cu. Okey, so kita akan nampak semua eksperimen ini berjaya ya. Maksudnya heat of displacement tu berjaya dilakukan ya. Kalau you orang dapat contoh ya, cikgu bagi PB react with magnesium sulfate, ini tak boleh lah sebab kedudukan PB ni lebih rendah daripada magnesium. So ni tidak berjaya. So eksperimen yang dijalankan ni berjaya lah. So ada results dia. Okey, so kita baca reading ni. Okey, reading ni adalah untuk siapa? Untuk iron dengan copper 2 sulfate solution. So bacaan dia, okey, so you orang kena tengok macam mana nak baca dia. Yang ini 29 point berapa tu? Okey, ni 30. Okey, so 0.5. Okey, 6, 7, 8, 9. So jawapan dia 29.9 darjah Celsius. So unit kena ada. Okay, ni pun sama. Sini 57. Okay.
So 57.123456788. Okay, ni 57.1 2 3 4 5 6 7 8. 50 sini 57.9. So tu jawapan dia ya. Okay, next. Zinc dengan copper 2 sulfate solution pun sama. Okay, so bacaan dia adalah sama juga kan? 29.9. Ingat untuk termometer, bacaan termometer mesti 1 decimal point ya. Soalan pun dah cakap, cuba tengok soalan pun. Kalau tengok nanti ya, soalan dia tanya pun untuk 1 decimal point. Okey, ni jawapan dia berapa? Sini 50, ni berapa? Ni 59. So 1 2 3 4 5 ya. So 59.5 degree C. Ya, tu jawapan dia. 29.9 degree C ya. Ni 29.9 dengan ya, ingat sini adalah 64. So 64.7 1 2 3 4 5 6 7. Dia bacaan dia meniskus ya. Bacaan dia mesti meniskus dekat situ. Dia baca ya. Okey, so kenapa kita kena record reading? Sebab soalan nampak record kan bacaan termometer. Jadi kalau tengok apa yang cikgu highlight kan ni, mesti record the thermometer readings to 1 decimal place. So mesti ikut lah arahan dia. Ya. Okay, next. Okay, dia tanya manipulated variable. Okay. So siapa yang bagi ikut arahan semua decimal point betul, kita akan bagi dia 3 markah ya. Siapa yang tak ikut, dia tak ada unit ke, unit tu penting, kita akan tolak markah lah kan. So unit mesti kena ada lah. Apa dia punya jawapan untuk manipulated variable? Okey, sebenarnya manipulated variable ni orang boleh tengok eksperimen tu memang jelas ya. Kalau tengok dekat eksperimen ni memang jelas manipulated dia. Tengok ada eksperimen 1, eksperimen 2 dengan eksperimen 3 tu berlainan. Okey, so kalau dia tanya apakah manipulated variable-nya, so senang sahaja, orang boleh sebut semua nama logam tu. Contoh nama apa? Logam-logam yang digunakan. Iron, zinc, magnesium. Okey, orang boleh sebut ataupun bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia ferrum, zinc, magnesium. Okey. Orang boleh sebut jawapan macam ni. Ataupun yang simple, paling simple, senang saja jenis logam pun boleh juga, ataupun type of metal kan. Ataupun orang sebut semua logam-logam di atas copper dalam siri elektrokimia, itu pun boleh. So siapa bagi jawapan macam ni, so jangan bagi jawapan simbol lah sebab kena penuhkan nama dia, ferrum, zinc, magnesium, macam tu. Ataupun kalau tak nak, type of metal. Okay, type of metal. Okay, next, dia punya responding dia seperti biasalah, tajuk eksperimen ini, tajuk dia heat of displacement, ataupun bahasa Melayu dia haba penyesaran ya. Okey, katalah tak suka ataupun ada jawapan lain yang boleh diterima adalah responding dia. Kalau tengok responding dia, okay, kita cuba tengok ya, apa responding. Nampak tak semua responding ni semua memberi hasil suhu meningkat. Ini eksperimen 3 pun suhu meningkat. Eksperimen 2 pun suhu meningkat. Eksperimen 1, eksperimen 2 pun suhu meningkat. So, orang boleh bagi jawapan sama heat of displacement, ataupun orang boleh bagi tajuk, orang boleh bagi jawapan kenaikan suhu. Sebab semua eksperimen tu naik suhu kan, ataupun increase of temperature.
of temperature ataupun temperature increase pun boleh lah. Temperature increase, temperature increase. Okay, next, constant variable dia ya. Senang saja kalau you orang tengok apa maksud constant. Tengok ketiga-tiga eksperimen tu dia guna apa yang sama. Kalau you orang tengok, tengok sini ya. Dia guna bahan yang sama, copper 2 sulfate. Ini pun copper 2 sulfate, ini pun copper 2 sulfate. So senanglah kalau dia minta jawapan untuk constant variable, simple saja. So jawapan dia type of solution ataupun jenis larutan. Ya, jenis larutan ataupun nama bahan itu. Copper 2 sulfate solution ataupun bahasa Melayu dia larutan cuprum 2 sulfat. So senanglah state apa hipotesis dia. Okay, hipotesis ni macam subjek-subjek lain juga mesti ada MV dan mesti ada RV. Okay, kalau tengok tadi dekat yorang punya jawapan tadi, MV adalah apa? Tadi kan yorang bagi jawapan MV tadi adalah jenis logam kan, type of metal. Okay. RV dia tadi adalah heat of displacement ataupun tadi kita bagi jawapan temperature rise ataupun displacement kan tadi. RV tadi ada banyak jawapan cikgu bagi ya. Ada dua jawapan yang boleh diterima. Ataupun kita panggil haba penyesaran kan. Okay. So thesis kena kaitkan. Bila kita nak buat hipotesis kena kaitkan ataupun buat satu sentence yang mengaitkan RV ni dengan MV ni. So diorang kena kaitkan dua perkara ni. Dua perkara ni kena buat satu ayat untuk bentuk satu hipotesis. Okey, jadi untuk buat satu hipotesis, semakin tinggi kedudukan logam. Okey, mesti kena sebut siri apa. Siapa tak sebut tak lengkap ya. Dalam siri apa? Dalam siri elektrokimia. Okey, apa jadi? Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia berbanding kuprum. Okay, kalau korang tengok eksperimen ni tadi, dia bandingkan dengan kuprum. Ketiga-tiga eksperimen tu semua dibandingkan dengan kuprum. So lagi tinggi kedudukan dia daripada kuprum. So semakin kita kaitkan dengan RV. Lagi logam tinggi jadi semakin tinggi. Kedudukan logam tinggi. Semakin tinggi haba penyesaran yang terhasil. Ataupun kita panggil apa? Semakin tinggi kenaikan suhu. Kan sini RV kan cikgu bagi dua jawapan. Higher the position of metal. Kena sebut in mana? In electrochemical series. Okay. Compare to copper. Mesti sebutlah compare dengan siapa tu. Compare to copper. Sebab semua dia bandingkan dengan copper kan ketiga-tiga eksperimen tu. So the higher the temperature rise ataupun the higher the heat of displacement. Ya. Okay, state one observation. Okay, dia nak one saja tau. One saja cikgu nak. Jadi kalau one pilih satu. So yang paling famous sekali mesti orang kata suhu campuran meningkat kan. Suhu campuran meningkat. Cakap ini saja, orang tulis ini saja pun kita dah bagi terus 3 markah sebab dia nak one observation saja. Bahasa Inggeris dia temperature
Temperature of mixture increases. Muka depan tu dia dah bagi jawapan dah. Brown solid produce. Ataupun bahasa Melayu dia, pepejal perang terhasil. Simple dia orang bagi jawapan. Okey, siapa yang nak bagi jawapan colourless? Okey, ni yang bahaya ya. Okey, kelas, nampak tak dekat depan ni dia ada bagi satu jawapan ya. Okey, ni jawapan ni apa ni? Jawapan dia bagi jawapan ini. Cuba tengok, colourless solution. Okey, colourless solution tak boleh diterima. Dia kena macam mana? Kan cikgu kata mesti sebut awal dan akhir dia jadi apa. So siapa yang pilih jawapan colourless solution tu memang tak dapat 3 markah. So yorang kena cakap warna dia tukar apa ke apa. So solution blue solution turns colourless. Ini baru kita terima. Ataupun bahasa Melayu dia, larutan biru menjadi tidak berwarna. So hati-hati ingat kalau soalan kimia mesti sebut awal dan akhir. Tu. So jangan silap ya. Okay, state one inference for the observation. Okay. Tadi cikgu ajar cara nak jawab hipotesis. Lepas tu cara nak jawab observation. Okey, ada juga soalan, ada yang student tanya ya, kalau container will be hot. Katalah ada soalan nombor D ni, okey, orang cakap container will be hot atau bekas menjadi panas. Tak dapat 3 markah. Kita bagi dia 2 je. Sebab tak tepat kalau cakap container will be hot. Dia mesti cakap suhu campuran. Ya, sebab suhu ni dia lebih tepat lagi. Dia melalui termometer tu kita boleh nampak. So tu observation paling tepat lah. Ya. Okey, macam mana kita nak jawab soalan inference? Okey, inference ni adalah jangkaan yang bijak ya. Sebelum kita buat sesuatu eksperimen, sebelum kita menjalankan satu eksperimen, kita mesti ada satu first impression ataupun kita panggil inference. Apa yang bakal terjadi? Kita boleh teka, guess. Okey, kalau aku buat eksperimen ni, saya rasa saya akan dapat hasil macam ni. So macam mana nak buktikan? Yorang kena buat eksperimen. So bila yorang sedang menjalankan eksperimen, kena ada hipotesis. Ingat, jadi sebelum menjalankan eksperimen dia inference. Tapi semasa yorang menjalankan eksperimen kena ada hipotesis. Jadi state one inference, di inference ni adalah yorang punya knowledge. Sebelum buat eksperimen ni, sebelum yorang buat sesuatu kajian, mesti ada satu knowledge untuk yorang teka apa bakal terjadi pada yorang punya outcome kan. Jadi jawapan dia adalah state one inference. Kalau tengok soalan macam ni kan, kalau yorang tengok eksperimen ni, eksperimen ni yorang guna bahan-bahan logam-logam yang semua kedudukan tinggi daripada copper. Jadi mestilah diorang akan kata ini adalah eksperimen yang akan release heat. So tu apa inference dia? So inference dia adalah ini adalah tindak balas. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil suhu meningkat. Jadi ini adalah tindak balas exothermic. Tu inference. Ya. Tindak balas exothermic. Ataupun yorang bagi jawapan haba dibebaskan ke persekitaran. Atau yorang bagi jawapan haba maksudnya sebelum yorang buat eksperimen ni, yorang sudah ada smart suggestion ya. Okey, haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, macam mana yorang boleh guess haba dibebaskan? Sebab yorang rasa eksperimen ni berjaya, heat of displacement ni berjaya sebab saya guna logam yang semua lebih tinggi. Jadi bila kita guna logam yang semua lebih tinggi daripada kuprum, mesti haba penyesaran berjaya dilaksanakan. So bila haba penyesaran berjaya dilaksanakan, mesti ada outcome, iaitu outcome dia adalah haba dibebaskan ke persekitaran. Ataupun yorang boleh bagi jawapan, yorang kata apa? Ferrum ataupun iron. Iron displace copper. Iron displace copper from its salt solution. Maksudnya yorang buat boleh agak. Yorang cakap apa? Ferrum berjaya menyesarkan. Ferrum menyesarkan
bahasa Melayu dia menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya. Larutan kuprum sulfat tu larutan garam lah. Okey, so kenapa jawapan iron? Sebab dia kata 1D. Okey, cuba tengok 1D tu siapa? Okey, kalau korang tengok siapakah 1D tu? Okey, kalau tengok nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ya, mana soalan nombor 1? Sekejap, cikgu tengok sini. Okey, soalan nombor 1 tadi dia refer 1D kan? Okey, 1C dengan 1D. Ni state 1 observation in experiment 1. So eksperimen 1 ni kita guna siapa? Apakah bahan-bahan di eksperimen 1? So paper 3 ni orang kena pergi ke depan, ke belakang, balik tengok apa-apa yang dia relate kan. Soalan tu dia tengah tentang apa? Dia tanya tentang eksperimen 1. So eksperimen 1 ni, okey, apa yang orang punya inference? Kalau nampak, inference saya adalah serbuk furum akan berjaya menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 sulfat, ataupun furum can displace copper from copper to sulfate solution. Itu kita panggil inference. Smart suggestion ya, jangkaan yang bijak sebelum eksperimen dijalankan. So jawapan dia untuk inference adalah so ada banyak jawapan situ. So boleh pilih mana-mana satu. Cikgu hanya nak satu sahaja. So mana-mana pun diterima. Dapat 3 markah. Itu adalah inference. Okey, apa maksud relationship pula? Okey, relationship ni, cara kita nak tackle soalan relationship ni senang saja. Apa yang orang buat? Orang highlightkan. Dia nak hubungan antara siapa? Antara kedudukan logam dengan kenaikan suhu. Itu saja yang orang relatekan. Jangan relatekan perkara-perkara lain. So senang sajalah kan, tadi daripada hipotesis pun kita dah tahu. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi kenaikan suhu. Senang. Sebab dia suruh relatekan kedudukan dengan kenaikan suhu. So senanglah. Kalau jawapan yang macam tu kan. So semakin tinggi. Semakin tinggi kedudukan logam. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia. Kena sebutlah siri mana dalam siri elektrokimia. So semakin tinggi kenaikan suhu. Okey, so kalau bahasa Inggeris dia semakin tinggi kenaikan suhu Okay, so bahasa Inggeris dia the higher the position of metals in electrochemical series, the higher the temperature rise. Kan? The higher the position of metals in electrochemical series, the higher the temperature rise. Okey, sekarang kena highlight. Dia suruh kira eksperimen mana? Highlight, dia suruh kira eksperimen 1. Jadi kita kena kumpulkan data tentang eksperimen 1. Jadi korang kena tengok data eksperimen 1 tu apa. Jadi mula-mula kita mesti kena kira MC theta dulu. Okey, M dia berapa? Okey, korang kena tengok balik, patah balik belakang, tengok berapa M dia. Okey, cuba tengok. Ni highlight kan. Oh, semua eksperimen ni dia menggunakan 50. Ni 50 cm3 of copper to sulfate solution.
Ya. Tapi eksperimen 1 ni guna iron powder. Okey. Kalau eksperimen 2 dia guna magnesium, zinc. Eksperimen 3 guna magnesium. Tapi dia nak eksperimen 1 kan. Akhir dia 57.9, tolak awal dia 29.9. So, yorang ambil maklumat tu, bila yorang dah reverse balik, tengok semua maklumat dia, letaklah semua jawapan yorang dekat sini. MC theta. So senanglah kalau MC theta kita dah tahu M dia tadi 50, cikgu tunjuk tadi. C 4.2. Okey, theta tadi tolak 57.9 tolak dengan 29.9. Okey, so jawapan dia adalah di sini kalau katalah sini tertinggal unit, darjah Celsius tertinggal. Okey, tak apa. Yang penting final answer mesti ada unit. Ni. Unit dia joule. Okey, dah cari MC theta, okey kita kena cari mole. Kita kena cari mole. Mole dia adalah mv over 1000. Okey, M dia berapa? Kita dah tahu volume dia 50 kan, tapi kita nak tahu kepekatan. Tu dia, nampak tak? Kepekatan highlight. So yorang kena banyak highlight. Mana yorang kena highlight lah. Ni 0.5 kepekatan dia, nampak? Jadi mv over 1000. So masuk saja kira lah. Kita dah tahu dah apa dia. So yorang kira sahaja. Orang pun kira M dia adalah 0.5 kali dengan 50 volume dia bahagi dengan 1000. So yorang akan dapat 0.025 mol. Okay, so lepas tu mesti kira delta H ataupun heat of, sebab sekarang ni kita nak cari apa? Heat of displacement. So mesti guna delta H tu dia punya heat of displacement ni kita nak kira untuk 1 mole. So formula dia adalah apa? Ni 5880 joule ni kita boleh bagi jawapan 5.88 kg kan. So 5.88 kg bahagi dengan ni 0.025 mol. So yorang akan dapat jawapan negatif lah sebab heat release 235.2 kg mol negatif 1. So lengkap semua jawapan ni ada. So kita bagi dia 3 markah. Boleh senang kan? So soalan ni senang. So tak susah. Okey, dia kata zinc 210. So ini orang kena tahu tentang electrochemical series lah Okey, kita nak ramalkan Okey, contoh Okey, dia dah bagi dah. Zinc ni 210. Zinc 200. Okey, zinc kedudukan dia sini. So 210. Okey, magnesium tinggi. Okey, logik lah, memang dia punya heat of displacement akan tinggi sebab position dia tinggi. Okey, iron ni 121.8 saja. So logik lah. Okey, itu dia punya kedudukan dia. So korang nampak kedudukan dia sini sudah berbeza-beza kan. Kedudukan dia berbeza. Okey, so sekarang ni dia suruh ramalkan kalau aluminium. So korang kena highlight. Dia nak tanya tentang aluminium. So korang pun tengoklah kedudukan aluminium tu dekat mana. Kedudukan aluminium tu dekat mana. So aluminium ni dia di antara magnesium dengan zinc. So antara magnesium dengan zinc punya nilai. So korang boleh tengoklah mana nilai dia jawapan dia. Ada yang akan tanya cikgu boleh tak jawapan saya? Jawapan saya macam ni je, senang saja. More than MORE more than 210 kg mol negatif 1. Okey, ini kalau siapa bagi jawapan macam ni,
cikgu tak kata salah, betul. Jawapan dia betul sebab memang more than lah, sebab aluminium ni, kau tengok kedudukan aluminium ni antara magnesium dengan zinc. So memang logik lah jawapan dia more than 1. Tapi kalau paper 3 jawapan macam ni betul, cuma cikgu bagi 1 lah. Ya. Ataupun siapa buat bentuk matematik tau. Ada yang tanya cikgu juga, cikgu kasi buat bentuk matematik macam ni. 210. Lepas tu dia buat macam ni yang korang selalu guna matematik tu. Delta H macam ni. 336 kJ mol negatif 1. Ini pun terima tau. Tapi cikgu bagi dia yang ni 1 markah, yang ni kita dapat 2 markah. Okey. Sekarang kalau siapa nak dapat 3 markah, dia kena bagi exact figure tau. Okey, cara dia adalah yorang kena tolak ni. 336 tu tolak 210. Lepas tu bahagi 2 lepas diorang dapat ni tambah dengan 210. So bila dia dapat jawapan ni 336, korang guna kalkulator tu. 336 tolak 210. So diorang akan dapat 126. Okey, bahagi 2, diorang akan dapat 63 tau. Ni jawapan ni korang akan dapat 63. So 63 ni campur 210. 63 campur 210, diorang akan dapat exact dia adalah 273. So jawapan paling tepat sekali, siapa nak jawapan paling tepat nak dapat 3 markah, dia kena bagi jawapan 273 kJ mol negatif 1. Okey, sekejap cikgu tulis balik ni. kJ. Okey, siapa bagi jawapan macam ni, baru dia dapat 3 markah. Macam tu. So, 3 jawapan ni tak salah. Betul. Cuma ranking ni dia selesaikan dalam bentuk matematik lah. Dia bagi jawapan yang spesifik. Okay, Okay, write the ionic equation. Okay, siapa ada soalan boleh tanya cikgu boleh interrupt cikgu terus Okay. So faham dekat sini. Jadi ada 3 peringkat lah. So jawapan 3 ni semua betul. Cuma cara bagi markah saja berlainan Okay, write the ionic equation. Okay, yorang kena highlight. Cikgu nak ionic ke nak chemical? Dia sebenarnya dia nak jawapan ionic, bukannya chemical. Apakah bahan yang kita gunakan dalam eksperimen 3 ni? Magnesium with copper 2 sulfate solution. Kalau cikgu tanya persamaan kimia, so jawapan dia adalah magnesium react with copper 2 sulfate solution. So jawapan dia adalah ni magnesium dapat menyesarkan displace copper. So magnesium sulfate plus copper. So dah balance dah. So ni salah jawapan ni. Cikgu bukan nak chemical equation, cikgu nak ionic equation. Kita nak tunjukkan ion-ion yang terlibat dalam eksperimen ini. So apa ion-ion yang terlibat? Okey, kalau cuba tengok magnesium ni adalah atom. So bila magnesium ni atom, okey, dia kekal sebagai atom. Dia tak ada ion. So yorang salin balik. Okay, copper 2 sulfate solution ni adalah garam yang larut. So dia ada ion. Ion dia adalah Cu2 plus dengan SO4 2 minus. Okay, next. Lepas tu yorang pun buatlah dia punya anak panah. Okay, magnesium sulfate ni adalah garam larut. So bila soluble salt dia mesti ada ion Mg2 plus SO4 2 minus. Tambah, okay, Cu ni adalah logam. So dalam logam ada atom. So ionic equation tu, apa maksud ionic equation tu? Jadi yorang pun boleh tengok yang mana sama kiri kanan kita cancelkan. SO4 2 minus belah kanan pun ada, SO4 2 minus belah kiri pun ada. So yang mana tak sama bentuk salin balik. So magnesium plus Cu2 plus
Mg2 plus Cu. So ini adalah ionic equation. So inilah jawapan dia. Ionic equation. Ini jawapan dia. 3 markah. Ya, jangan bagi macam ni ya. Yang ini adalah chemical equation ataupun persamaan kimia. Definisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi ni, ikut tips cikgu bagi ni ya. Ni semua sama ya, semua kena ikut. Ayat yang pertama adalah what you do, what you observe. What should be done ataupun what you do. What should be done. Apa yang perlu dilakukan. Apa yang diperhatikan. What should be observed. So sambungkan dua-dua ayat ni. Untuk eksperimen ini. Eksperimen ini. Apa yang berlaku. Jadi apa what you do dia. Okay, kalau orang tengok apa yang orang buat pada eksperimen ni adalah orang kena guna logam kan. Logam tu mesti ditambah kepada larutan kuprum 2 sulfat. Itulah what you do dia. Apabila logam ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, okay, what you observe? Peningkatan suhu terhasil apabila 1 mol kuprum disesarkan. Macam tu. Jadi jawapan dia what you do and what you observe dia. Itu jawapan dia. Okay, what you do when metal logam ditambahkan. Okey, apabila logam ditambahkan suhu peningkatan suhu terhasil. Peningkatan suhu terhasil apabila ni penting. Apabila 1 mol kuprum disesarkan. Haba penyesaran ni mesti merujuk kepada 1 mol. So that's why orang punya jawapan mesti sebut 1 mol kuprum. 1 mol kuprum disesarkan. Chemical series tu. Tengok siri tu. So kalau kita tengok metals yang ni berhati-hati dia guna PB so kalau tengok list tu ni. Jadi kalau dia bagi kuprum dia bagi lead ni plumbum. So dia bagi plumbum dekat sini. So yorang kena pilih lah jawapan. Kalau metals that can displace lead atau plumbum, mestilah logam-logam yang dekat atas ni. Yorang pun tengok mana logam-logam yang tinggi kedudukan dia. So aluminium dengan zinc. Kan? Aluminium dengan zinc dekat atas. Kuprum dengan silver. Memang dekat bawah kan? So kuprum dengan silver ataupun argentum kan? So siapa tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris lah. Dia dah bagi dekat atas tu, follow je. So habislah untuk bahagian nombor 1. Hari ni cikgu akan menjalankan eksperimen tindak balas kimia logam kumpulan 1. Ni jadual berkala lah, periodic table. Apakah pemerhatian dia? So ni yorang kena buat essay tentang eksperimen inilah. So cikgu letak jawapan dekat Jamboard ni. Sebab sini ada line cikgu boleh tulis. Jawapan untuk ni sebenarnya yorang kena tengok lah eksperimen ni tentang apa. Cuba tengok tentang reaction lah. Ni bukannya physical kan, dia chemical reactions. Jadi sebenarnya jawapan dia mula-mula dia tanya statement of problem ataupun kita panggil pernyataan masalah. So how does
Itu ya. Bagaimana sifat kimia litium? Dua dia tanya variables kan. Okey, apakah variablesnya? Tu ataupun orang boleh namakan 3 je logam dia boleh senaraikan. Litium, natrium bahasa Melayu kalau bahasa Inggeris sodium. Aja. Kita guna air kan, water. Semua eksperimen ni guna air. Dan saiz logam alkali kena sama besar. Saiz logam alkali ataupun size of alkali metals. Okey. So itu jawapan dia. MV dulu hipotesis. So mesti MV dulu kan. Okey, semakin menuruni kumpulan satu, semakin tinggi kereaktifan air kan. So bahasa Inggeris dia going down. Lagi satu cikgu nak tekankan, mesti sebut ni nombor kumpulan satu. Jangan spell out Jangan spell out satu. Mesti sebut group 1. Dia figure Okey ni 3 markah. Okey, dah habis hipotesis, dia mesti tanya list of apparatus. Okey, list of apparatus pula. Okey, senang sahaja. Okey, asingkan kalau boleh. Cikgu minta asingkan asingkan dia punya apparatus and materials mesti kena asingkan lah. Pisau, forceps. So bahasa Melayu dia pisau, forceps, besin kalau bahasa Melayu ni besin. Kertas turas natrium, kalium, lithium dan juga kertas litmus. Pertama, isi besin separuh penuh dengan air. Janganlah penuh sangat separuh penuh dengan air. Okey, bahasa Inggeris dia yang ni cikgu akan share pada group nanti ni semua jawapan ni. Okey, lepas kita keringkan ataupun dry the oil on surface of metal by pressing it between pieces of filter paper. Okey. Yang keempat, jatuhkan lithium ke dalam air di dalam besin. Drop the lithium into the water in the basin. 5. Observe and record the reactivity of lithium with water. Record the reactivity of lithium with water. Nombor 6. Test the water in the basin with a piece of red litmus paper when the reaction stops. Okey, korang kalau nak tengok eksperimen ni boleh Google dekat YouTube banyak Okey, ataupun bahasa Inggeris dia, test the water in the basin with a piece of red litmus paper when the reaction stops. Okey. Seterusnya, ulang eksperimen. So, repeat the experiment by using sodium and potassium of the same size. So, buat semua ni dapat 3 markah. So, kalau dia tanya tabulation of data, senang saja, mesti ada MV dengan RV NV dengan RV. So, MV dia adalah jenis logam ataupun type of metal, dan RV dia adalah senang saja, observation. So, letak saja nama-nama logam dekat sini. Lithium sodium, lepas tu potassium. So kosongkan observation. So habis. So paper 3. So kita dah dapat tengoklah paper 3 Terengganu ni dia uji tentang heat of displacement dengan kumpulan 1.